Syarikat kilang dan agensi kerajaan yang melanggar prosedur operasi standard kawalan wabak COVID-19 boleh dikompaun hingga RM1 juta selepas pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 kurungan Akta 342. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata itu antara intipati pindaan Akta 342 yang akan dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat Khamis depan. Bagaimanapun, Khairi menjelaskan nilai kompaun yang akan dikenakan setelah Akta 342 dipinda akan mengambil kira beberapa aspek. Kesalahan yang berulang di kalangan syarikat besar, contoh syarikat besar yang terlibat dalam penghilangan yang sentiasa menjadi kluster, yang mana keuntungan mereka setiap tahun adalah berbilion-bilion ringgit. Kalau saya bagi kompaun RM50, itu bagi mereka tidak ada apa-apa, nothing, ya, dan tidak menjadi sesuatu yang boleh mencegah ataupun mengubah tingkah laku mereka. Tetapi kalau kompaun dia RM1 juta, mereka akan fikir 2-3 kali. Tidak semestinya sepadu akan kena RM1 juta. Ya, kalau sekiranya saya dah pindah akta dan dah diwartakan. Cuma maksimum kompaun yang boleh dikenakan di bawah akta yang akan dipinda untuk pertubuhan, maksudnya syarikat, agensi kerajaan dan lain-lain adalah RM1 juta. Tetapi ada garis panduan dia. Ada garis panduan dia. So, tidaklah kita akan jadi gila kuasa semua kita bagi RM1 juta dan sebagainya. Kita tengok kepada each individual case ataupun kes-kes tertentu. Bercakap dalam program Bicara Naratif Khas menilai ketegasan Kementerian Kesihatan KKM, terbitan Radio Televisyen Malaysia RTM pada Ahad, Khairi juga memaklumkan pindaan itu juga akan menyentuh perkara seperti pemasangan peranti pengawasan semasa dalam perintah pengawasan serta penurunan kuasa kepada pihak penguat kuasa bagi menjalankan perintah pematuhan SOP. Katanya satu sesi taklimat kepada anggota parlimen akan diadakan untuk menjelaskan garis panduan ketat agar tidak berlaku penyalahgunaan kuasa. Ada elemen lain sebab akta ini tidak pernah dipinda, akta ibu lah. Dia ada banyak peraturan yang sentiasa dipinda. Tetapi akta ibu tidak pernah dipinda sejak tahun 1988. Dan ada banyak perkara yang telah pun kita belajar daripada pandemik COVID-19 ini yang memerlukan akta ini dipindakan. Contoh, pengasingan kuarantin rumah dan sebagainya. Dia tak ada dalam akta. Ini adalah perkara baru sebab 1988 mana ada penyakit berjangkit yang kita kuarantin kat rumah. Kita dah belajar. So kita masukkan dalam akta supaya ada punca kuasa yang jelas. Bukan hanya peraturan tetapi dalam akta itu sendiri. Yang kedua, sebagai contoh kita nak adakan supaya kita boleh pakaikan peranti sewaktu pengawasan kuarantin disebut. Yang ketiga, penurunan kuasa kepada pegawai-pegawai. Sekarang ini dalam peraturan kita boleh turunkan kuasa, menteri boleh turunkan kuasa kepada siapa-siapa untuk dikuatkuasakan. Tetapi kita nak masukkan dalam akta itu. So sebagai contoh, bukan hanya pegawai penguatkuasa KKM tetapi pegawai penguatkuasa PBT boleh juga menguatkuasakan akta 342 ni. Beliau dalam hari itu mewakili pihak kerajaan memohon maaf terhadap kekilafan penganjuran program aspirasi 100 Hari Keluarga Malaysia baru-baru ini di Ibu Negara. Bagaimanapun, Khairi menyeru agar rakyat Malaysia dapat terus mematuhi peraturan dan SOP yang dikeluarkan KKM dan Majlis Keselamatan Negara agar jangkitan virus COVID-19 tidak berlaku lebih parah.